Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kita akan belajar unit 14. Okey. Cikgu harap kamu bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti jilid 2. Juga buku latihan kamu. Okey, kita tengok apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 83. Ini adalah gambaran dalam buku teks muka surat 83. Ia adalah merupakan perbualan antara Jagu dan Nizam mengenai bunga Pakma. Okey, apa dia bunga Pakma? Ini adalah bunga Pakma. Ni. Okey. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita tengok. Hari ini kamu akan belajar bagaimana cara untuk memberikan respon terhadap soalan. Okey, bila orang bertanya kepada kita, apa respon yang sepatutnya kita bagi? Okey, kita mesti memberikan respon terhadap soalan yang orang tanya pada kita. Okey, ini adalah contohnya lah. Okey, antara perbualan di antara Jagu dan Nizam. Yang mana satu Jagu dan yang mana satu Nizam. Okey, sini cikgu jelaskan. Yang berbaju biru ini adalah Nizam. Manakala yang berbaju kuning ini adalah Jagu. Ini adalah perbualan antara mereka lah. Okey, antara dua sahabat baik ini. Okey. Tengok kamu akan jumpa tanda mulut ni. Tanda mulut ini adalah respon yang patut kamu bagi. Apa dia respon yang sepatutnya kita bagi apabila orang bertanya kepada kita? Ni dia dah bagi petunjuk. Okey? Kepada kamu. Okay. Cikgu akan terangkan kepada kamu. Okey, kita tengok satu persatu. Mula Jagu yang bertanya dulu kepada Nizam. Jagu tanya apa dia? Kita rujuk kat sini. Nizam, pernah lihat bunga Pakma? Nizam menjawab, tidak. Kamu pernah melihatnya, Jagu? Nizam tanya balik kepada Jagu. Respon Jagu pula, ya Nizam, tetapi saya hanya pernah melihatnya di televisyen. Oh, begitu. Okey, untuk gambar ini kita tengok Nizam bertanya kepada Jagu dan kita tengok apa respon yang diberikan oleh Jagu. Nizam bertanya, apakah nama lain bagi bunga Pakma? Respon Jagu, bunga Pakma dikenali sebagai bunga Rafflesia. Bunga Pakma dikenali sebagai bunga Rafflesia. Yang manakah bunga Pakma, Jagu? Nizam bertanya kepada Jagu yang mana satu bunga Pakma. Ni kerana Nizam tak pernah melihat bunga Pakma, jadi dia tak tahu yang mana satu. Di antara banyak-banyak bunga ni, dia tak tahu yang mana satu dikenali sebagai bunga Pakma. Kita tengok apa respon Jagu. Nizam bertanya, yang manakah bunga Pakma, Jagu? Bunga Pakma adalah bunga yang paling besar sekali. Bunga Pakma ialah bunga yang paling besar. Jadi, yang mana satu bunga Pakma? Pandai. Ini adalah bunga Pakma sebab dia merupakan bunga yang paling besar. Okey, seterusnya Nizam bertanya lagi, apakah keistimewaan bunga Pakma? Jagu perlu memberi respon di sini. Bunga Pakma bunga terbesar di dunia. Bunga Pakma bunga terbesar di dunia. Bunga Pakma bunga rasmi negeri apa? Nizam bertanya lagi. Jagu memberi respon. Bunga Pakma merupakan bunga rasmi negeri Sabah. Bunga Pakma merupakan bunga rasmi negeri Sabah. Ini adalah merupakan perbualan di antara Jagu dan Nizam dan respon-respon yang diberikan terhadap soalan. Okey, jelas? Cikgu harap kamu jelas dengan muka surat ini. Seterusnya, ini adalah
dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 7. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 7. Ini adalah mengenai respon murid terhadap soalan. Respon kamulah terhadap soalan. Sepatutnya kita buat lakunan sebab dia kata berikan respon terhadap soalan, kemudian lakunkan. Tetapi memandangkan situasi sekarang, cikgu hanya terangkan sahaja kepada kamu. Okey, biasanya respon yang ni dia berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, ni atas ni adalah maklumat yang perlu kamu gunakan untuk memberi respon terhadap soalan yang ditanya. Kita baca dulu maklumat yang diberikan. Jago Sukan Sarawak Sapuk Biki. Maklumatnya, jago tinju negara. Lahir 9 April 1974. Asal Simunjan, Sarawak. Kejayaan menyertai Sukan Olimpik Atlanta USA 1996. Pingat emas Sukan Commonwealth 1998 dan mengharumkan nama negara. Ini adalah maklumat yang diberikan. Okey, kita tengok perbualan di antara dua sahabat ni. Seperti biasalah antara Nizam dan Jago. Okey, cikgu akan bantu kamu. Kamu hanya mendengar dan fahamkan. Siapakah Sapuk Anak Biki, Nizam? Sapuk Anak Biki ialah jago tinju negara. Beliau dilahirkan bila? Beliau dilahirkan pada 9 April 1974. Nizam bertanya pula, beliau berasal dari mana? Beliau berasal dari Simunjan, Sarawak. Apakah kejayaan Sapuk Anak Biki? Kejayaan Sapuk Anak Biki ialah menyertai Sukan Olimpik Atlanta USA 1996 dan memenangi pingat emas Sukan Commonwealth 1998. Kamu hendak menjadi seperti Sapuk Anak Biki, Nizam? Ya, sudah tentu. Saya hendak menjadi seperti Sapuk Anak Biki kerana dapat mengharumkan nama negara. Okey, itu adalah antara respon kepada soalan-soalan yang ditanya berdasarkan dan jawapan dia adalah berdasarkan maklumat yang diberikan. Kamu jelaskan? Okey, kita tengok seterusnya pula. Kalau tadi kamu belajar mengenai respon, memberikan respon terhadap soalan, yang ni pula kamu rujuk buku teks muka surat 84. Dalam muka surat 84 ini dia menyatakan idea tersurat berdasarkan bahan. Kamu akan dapat mempelajari macam mana nak mencari idea tersurat berdasarkan bahan yang diberikan. Bahan tu yang ni lah petikan yang diberikan. Petikan ini mengenai burung kenyalang. Ini adalah burung kenyalang. Okay, kita baca dulu petikan yang diberikan. Burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Warna bulu badan burung kenyalang hitam. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula kuning. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Selain itu, burung ini juga makan serangga, cicak dan ular. Burung kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Bagi kaum Dayak, burung ini berkuasa. Rakyat Sarawak berbangga dengan burung kenyalang. Okey, untuk hari ini, cikgu nak kamu salin semula peta iting ini dalam buku aktiviti kamu. Okey, kemudian kamu cari idea tersurat yang diberikan berdasarkan petikan yang diberikan. Okey? Okey, berdasarkan petikan ni lah. Cikgu nak kamu cari idea tersurat. Apa yang dimaksudkan dengan idea tersurat?
Idea tersurat bermaksud fakta yang kamu boleh nampak. Okey? Pernyataan ataupun ayat yang boleh kamu nampak dipetikkan sini. Kamu tak perlu berfikir secara ni maklumat yang diberikan sudah tepat. Okey? Inilah maklumat-maklumat yang diberikan. Kamu ambil saja dan masukkan dalam pensel-pensel yang diberikan ni. Cari idea tersurat dia. Contoh dia dah bagi satu untuk kamu. Cuba tengok. Bulu badannya hitam. Okey. Warna bulu badan burung kenyalang hitam. Kamu tukarkan kepada idea tersurat dalam peta iting ni. Okey? Tulis kat sini. Okey, ada pensel yang kedua. Apa dia idea tersurat yang boleh kamu tulis? Cuba tengok ayat seterusnya. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula kuning. Dia dah fakta yang dia dah bagi dah. Itulah idea-idea tersuratnya. Kamu tulis lah. Kalau kamu pilih yang ni, ekor dan sayapnya berwarna putih, tulis dekat sini. Okey? Tulis ayat tersebut. Kemudian ada lagi 3 ayat tersurat yang kamu kena cari. Cikgu nak kamu cari sendiri berdasarkan petikan yang diberikan. Masukkan. Okey? Buat dalam buku aktiviti kamu. Dalam buku tulis kamu. Okey, cikgu harap kamu faham dan jelas apa yang perlu kamu buat pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu dapat jaga diri, jaga kesihatan kamu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.